jenis buah orang bagi orang makan, binatang makan, masya-Allah. Lagi orang berhenti minta potong sekerat. Kan abang nak pergi cucuk kat rumah pula dapat pahala. Tapi tanpa ilmu dia semata-mata menjadi perkara yang mubah. Tak dapat apa, bahkan dibimbingi boleh dapat dosa pula di sebaliknya. Sebab itu bila tak heran dengan mengaji, dia jadi tak apa, tanam pokok bunga seronok. Tapi lagi kadang siram sampai maghrib, kadang orang perempuan siram pakai baju kelawak buat ketiak saja duduk luar rumah. Tak heran ke siapa. Tak jadi apa, jadi rosak balik. Wallahu a'lam. Baik, maka menuntut ilmu adalah perkara yang wajib. Juga kata Imam Syekh Burhanul Islam, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Akan menjadi satu kerosakan yang besar, atau adalah kerosakan yang besar sekiranya seorang yang alim itu tidak beramal dengan ilmu dia, yakni dia tak berpegang dengan prinsip ilmu dia. Dia akan menyebabkan berlaku kerosakan yang besar. Orang boleh tengok dia ni apa, reti agama tapi langgar pada kadar yang teruk pula. Kadar yang biasa-biasa dimaafkan, tak apa. Kadar yang teruk, prinsip itu dikhianati. Maka ini memberi ruang dan peluang kepada orang lain untuk membolehkan perkara yang dilanggar. Seperti contoh, orang yang ada autoriti agama berdoa dalam majlis yang ada sanding. Kan ada anak sultan kahwin sanding. Maaf, mufti berdoa. Mufti berdoa. Apa jadi? Habis. Fatwa kata tak boleh. Dalam negeri kita fatwa kata tak boleh. Jadi bila orang yang ada kuasa agama macam tu, dia jadi wallahu a'lam mungkin terpaksa atau sebaliknya, namun dia kena ada pendirian di sebalik perkara tersebut. Sebab apa? Dipertuntun kepada orang ramai, dicerita dalam surat khabar lah apa semua. Akhirnya kita orang biasa ni nak kata apa? Nak larang tak boleh dengan din. Doa tak apa, maksudnya doa redha. Bila redha menjadi perkara yang dihalalkan, rosak. Namun yang lebih rosak daripada itu ialah orang yang jahil tapi nak buat ibadah. Ini masalah. Orang jahil ni siapa? Bila kita start kuliah, dia start motor balik. Ini orang jahil. Tak mau ngaji. Dia duk rasa dia dah kumai semayang jadi. Tak apalah, ada hal silakanlah. Tapi kalau selului lagu tu, kira-kira dia main maghrib lah. Kalau ada kuliah dia start balik. Nanti isyak dia main pula. Dia rasa dengan ibadah yang dia buat itu cukup, sebenarnya tidak. Patah lagi kalau dia tak pernah mengaji ibadah yang dia buat tu, masalah. Itu dalam Islam ni ada 4 kategori. Dalam bab mengamalkan sesuatu amalan ni ada 4 kategori. Pertama, al-imam al-mujtahid. Yang ni jelaslah, orang yang memiliki kemampuan hafal Quran, hafal puluhan ribu hadis, mampu mengeluarkan hukum. Kerana satu hadis yang dibaca oleh Nabi, di bawahnya tertera pelbagai jenis hukum. Demikianlah satu ayat Al-Quran, di bawahnya terkandung banyak hukum. Maka kena ada para ulama, tok-tok guru yang mujtahid, bersungguh-sungguh mengeluarkan daripada satu hadis berapa hukum. Sebab itu tak ada satu hadis yang hanya ada satu hukum, dia akan lebih daripada tu. Maka Al-Imam Syafi'i dalam riwayat yang menyatakan sepotong hadis yang pendek dia boleh keluarkan hingga 70 hukum. Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair atau ma fa'ala an-Nughair. Wahai Abu Umair, budak kecil, anak burung dia mati, dia duduk sedih. Nabi lalu, Nabi tengok dia, Nabi nak berhibur dengan nak pujuk dia. Ya Aba Umair, apa habaq burung hang ni lagu mana dah jadi? Nabi tahu mati tapi saja nak tanya. 70 hukum dikeluarkan. Maknanya mereka golongan yang pertama
yang mendapat banyak kebaikan kerana berusaha bersungguh-sungguh, sehingga Nabi kata man ijtahada, siapa yang berijtihad wa asaba, dan dia betul dengan ijtihad dia dapat pahala yang banyak, dia dapat 2 pahala. Dan siapa yang ijtihad kemudian wa akhta'a, salah dalam ijtihad dia, tapi dia bukan kerana emosi, bukan kerana kepentingan peribadi, bukan kerana nak pengaruh pengikut, melebar luaskan mazhab dia tak, tapi kerana nak bagi keluasan kepada orang Islam beramal, kata Nabi wa akhta'a, dia tersalah, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Nombor 2, muttabi' ni di kalangan orang alim yang tidak berfatwa banyak, tapi mengembangkan fatwa dan ijtihad tok guru mereka. Seperti kita lihat Al-Imam An-Nawawi juga termasuk di kalangan mujtahid, tapi dia sudah mengambil cara Al-Imam Syafi'i, maka dia mengembangkan lagi daripada kitab matan, dia bagi di syarah, dari syarah jadi hasyiah, jadi besar. Mereka tidak lagi perlu mengkaji terlalu dalam seperti mujtahid, tapi mereka hanya memerhati dalil-dalil yang digunakan, lalu dikembangkan, disyarahkan. Hak mujtahid tadi payah kita nak jadilah, hak muttabi' boleh kita jadi, tapi kena usaha banyak lah, kena ada ilmu alat, kena faham bahasa Arab khususnya. Yang ketiga, habuan kita juga muqallid, mengikut, tapi dengan mengaji. Kita lah, umum kita lah, kita ikut apa yang prinsip ataupun dipanggil cara perletakan dalam mazhab Syafi'i, kita ikut Al-Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain, tapi mesti dengan mengaji, baru yang jadi mazhab Syafi'i. Ini duk riau kata kita Syafi'i haram, tak mengaji pun tak jadi. Tanya mazhab apa? Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, zuhur terang ahli sunnah wal jamaah pun tak tahu. Maka solat yang kita buat mesti dipelajari, bermula dengan niat dia. Bahas niat saja panjang tuan-tuan. Kalau buka satu kitab nama dia I'anatul Talibin, kitab ni orang India sekarang, saya lupa, lepas tu duk apa saya lupa nama dia, hebat dia, masya-Allah. Dia bahas bab niat, subhanallah, terkadang tak jumpa dalam kitab lain, jumpa dalam kitab dia. Bagaimana kadar takbir dengan niat, dan adakah niat itu dengan membaca dalam hati atau lintasan. Banyak dia punya persoalan yang ditimbulkan. Ini kita kena mengaji. Sagi takbir pula, sagi qiyam ma'al qudrah, sagi baca, semua ni kena wajib dalam semua hidup, sekali kita lalu supaya kita buat dalam keadaan kita mengaji. Takat mai duduk dengar pun jadilah, walau tak buka kitab. Paling-paling mesti kena mengaji, mesti kena dengar daripada mana-mana tok-tok guru, ustaz-ustaz. Yang ketiga yang masalah ialah muqallid a'ma, ikut secara buta tuli. Bahasa kita menjadi membabi buta. Sebab babi dia serondai ikut suka. Dia buat walau betul, walau dia takbir betul, walau dia solat betul, tapi kerana dia tak pernah musyafahah dengan tok guru, dia kira tengok orang, dia kata aku lama dah buat, dibimbangi, tertolak. Yang ni yang Syekh ni kata wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, dan lebih rosak daripada yang pertama tadi ialah orang jahil tapi dia suka nak buat ibadah. Kerana apa? Dia letih, amalan dia tertolak, dan dia tertipu dengan apa yang dia buat, kosong apabila dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita main mengaji. Baik, masih kita dengan Kitabul Fitan, bab berkenaan dengan fitnah di akhir zaman, ujian-ujian yang berlaku secara bersambung-sambung sehinggalah berlakunya kiamat, yang mana kiamat merupakan fitnah yang paling besar. Ujian
terhadap keimanan manusia. Bahkan apa yang sedang berlaku adalah pengukuhan terhadap keimanan orang yang beriman dan penjelasan terhadap takabbur dan kesombongan orang-orang yang kufur. Maknanya lebih menjelaskan lagi kesombongan. Bagaimana ujian demi ujian yang Allah tunjuk kepada kita, di sebalik ujian itu adalah kesombongan, di sebalik ujian itu adalah takabbur, di sebalik ujian itu adalah lebih jauh al-ibti'ad, lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji yang kapal terbang hilang, kapal terbang kena tembok lagi, tsunami lagi, macam-macam. Adakah setelah ujian demi ujian yang besar-besar ini kita semakin hampir dengan Allah atau semakin merapu lutlah? Nak kuih insaf atau kuih teruk? Yang teruk hari ini kita lihat bagaimana orang-orang agama dalam kerajaan ialah yang buat kerja bagih-bagih, Masya Allah, tapi ada yang menggunakan kesempatan menghalang orang-orang yang bercakap benar. Jaki mau keluar surat halang syekh ni, halang syekh ni, beritahu ni syekh dari luar. Syekh main menasyid saja tak apa, main menasyid saja tak kata apa tak apa, tapi main cerita hak betul tak boleh. Yang ni dia tak faham situasi kita, keadaan. Oh ni yang bawa masuk artis luar telanjang tu siapa boleh? Apa dia faham budaya kita ke? Apa penyanyi macam Mariah Carey yang main daripada Amerika main menyanyi kat kita, apa dia faham budaya Melayu? Dia tak heran orang Melayu pakai apa, dia pakai ikut dia suka. Dia bawa budaya Amerika dia main. Pasal apa mereka dibenarkan masuk? Yang kata artis, pemain bola sepak sudah masuk dalam negara kita lawan, dia akan bawa budaya dia. Cara rambut dia, sagi dengan buat salib dia, semua dipertontonkan dengan jelas di hadapan rakyat kita. Pasal apa yang ni dibenarkan? Oh, yang orang alim main mejak tak boleh. Oh, dia keras, dia apa semua. Panggil bersembang. Tak mana tak betul. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa di sebalik ujian yang besar, manusia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sampai bab majaa fil a'immatil mudillin. Bab berkenaan dengan para imam, yakni pemerintah yang menyesatkan. Bukan sesat saja, menyesatkan. Maknanya di akhir zaman akan muncul orang-orang yang memerintah lalu menyesatkan orang. An Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Kata daripada Thawban radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja yang aku paling takut ke atas umatku kelak ialah para pemerintah yang menyesatkan mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi lantas terus menyambung sabdaannya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Namun akan sentiasa ada sekumpulan di kalangan umatku yang mereka itu jelas berada di atas kebenaran, la yadurruhum man yakhzuluhum, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka sehinggalah datang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya akhir zaman pemerintah kepada umat Islam akan melakukan perkara yang menyesatkan orang ramai, mengajak kepada kesesatan lebih daripada iman, mempergunakan agama hanya semata-mata untuk kepentingan dunia. Namun dalam keadaan itu, kata Nabi, akan ada sekumpulan di kalangan umatku yang akan bangun memperjelaskan kebenaran, mempertahankan kebenaran walau nampak mundur, walau nampak tak sesuai, walau nampak tak patut. Namun tidak akan melemahkan mereka, memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka. Contoh kita nak buat agama hari ini,
nak buat agama dipraktikkan dalam kehidupan semasa kita. Sehingga ada orang Islam ni kata sangat sukar untuk kita buat, tak boleh buat dah. Kerana terlalu jauh daripada Allah, kata tak boleh nak buat dah. Contoh, dia kata bila kita nak buat hudud, contoh kerajaan Negeri Kelantan akan gubal hudud 29, akan bincang 29 Disember ni. Orang tanya, adakah suasana hari ini kalaulah hudud digubal akan mencegah zina, akan mencegah curi? Dia boleh tanya begitu. Kenapa? Terlalu banyak. Bahkan apa yang digubalkan itu hanyalah berada pada hudud atau sempadan negeri Kelantan mata-mata. Maknanya kalaulah mereka pergi berzina di Terengganu, sempadan sikit langkah kaki je pak dibuat di Terengganu, atau orang Terengganu hak duk sempadan dengan Kelantan pergi berzina tu, takkan kena hukum hudud, dia akan kena hukum syariah Terengganu. Pertikaian demi pertikaian yang kesemuanya menunjukkan bahawa tidak mahu menyokong. Sebab tu kita, para ulama terang, hudud kena buat. Namun perjalanan sebelum kita melaksanakan hudud itu, seperti mana Allah turunkan hudud, setelah Allah turun dulu ayat-ayat lain. Bila Allah nak turun ayat yang kedua surah An-Nur tentang sebab penzina, Allah dah turun dah surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat tutup aurat, cerita pasal mahram, cerita pasal yang boleh tengok siapa, boleh sembang siapa, suruh tunduk sebahagian daripada pandangan kita, menjaga kemaluan. Dalam surah Al-Isra Allah terang dah, wala taqrabuz zina, jangan berzina. Sebelum turun lagi ayat hukum, dah turun dah ayat-ayat untuk mencegah berlakunya perkara zina tadi. Hak ni kena buat. Memang kalaulah kita kata di segi logik hari ini, dengan orang yang jahil, dengan masyarakat yang tak faham, bahkan ni pemarah kita pula marah, saya khutbah tegur Masjid Kenuri, dia berkata tak apa ustaz, tak faham, anak kecil lagi. Kata anak kecil lagi tak tahu, nanti dia anak besar nanti dia tahu. Dia kata kita tak, anak umai anu kita mana nak dan ni. Oh, hang tuan Nuri hang tahulah. Kita pula dah salah. Subhanallah. Tu pun mujung sebut nama sultan ni, kalau tak sebut nama sultan lah khutbah mampu lepas lagi maki. 2 minggu lepas mai seorang ustaz khutbah. Cantik khutbah masya-Allah. Cuma doa pun cantik. Cuma wallahu alam dia terlupa sebut nama sultan. Saya kebetulan tak ada khutbah tu. Dia kata pergi dah ustaz ni lagi turun. Tok guru banyak buat. Tok guru hak tak mengaji ramai. Alim ulama ramai dalam masjid kami ni. Turun tu terus tak doa kat sultan. Lagi lepas tu ada nuri tahlil. Pakat mai serbu takam tu imam. Ustaz mana tak doa kat sultan. Telefon pergi majlis agama, report majlis agama, telefon mai tu imam. Ustaz mana tak, tu dia kata satu khutbah punya panjang, hamba tak bagi langsung perhatian. Hamba duk tunggu nama sultan sebut lah. Hamba tunggu nanti aku meratik nama sultan yang dah rewel sampai habis dalam khutbah. Bukan wajib. Nak sebut sila, tak sebut tak apa. Tak jadi satu kesalahan. Saya tanya, sultan Islam ke bukan Islam? Ui, lagi marah. Apa hang tanya aku tu? Saya tanya, sultan Islam ke bukan Islam? Islam lah ketua agama. Baik, bila ketua agama dia seorang Islam, tidakkah sultan termasuk dalam doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat? Cukup, selesai. Kenapa nak pergi tambah? Kemudian nak mewajibkan bid'ah. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, bahkan tidak ada kewajipan setelah apa yang Nabi dan Allah wajibkan. Saya disoal ni oleh Tok Qadhi, dia tanya apa hukum doa sultan dalam khutbah. Dia kata terpulang, nak sebut tak sebut tak apa. Dia kata wajib. Kata aqidah hampa lagu mana? Pasal apa wajib? Saya tanya pasal apa wajib? Dia kata sebab sultan suruh.
wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan ulil amri. Dia kata ni, Allah suruh patuh kat dia. Ni hak Allah dengan Nabi hampa tak patuh. Pasal suruh patuh kat orang lebih daripada Allah dengan Nabi. Hak Allah suruh hampa tak patuh. Apa nak langkau Allah dan Rasul, yang Allah sebut ati'u, tapi ulil amri Allah tak sebut ati'u. Allah sambung je. Maknanya kena tengok apa benda dia suruh. Kalau kata elok doa, tak apa. Para ulama kata elok kita berdoa juga untuk memimpin kita. Moga-moga mereka memimpin kita dengan baik. Tapi wajibkan satu benda tak wajib. Tak boleh. Tak boleh. Hak Allah wajibkan, kita tak wajib pun, aurat, tutup aurat. Berani majlis agama kata wajib tutup aurat, apa tutup aurat kami saman. Mampus dia kena saman. Kenapa? Tak ada undang-undang. Tahan orang tak pakai tudung, keluar saman. Sila tengok kalau hangpa berani. Cari kena saman. Sebab apa? Tak ada undang-undang. Oh tu. Orang kata ni hak nak jadi lok-lak lagu tu. Baik. La yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka. Yakinlah bahawa kalau kita pertahan agama Allah, walau tak popular, walau sokongan kurang, walaupun kita ditekan, walau nampak pendirian kita itu pendirian terkebelakang, namun tidak akan memudaratkan orang yang macam ni sehinggalah datang janji Allah Subhanahu wa taala. Biar yang kita cari adalah redha Allah. Kita ni orang Islam, terkadang yang memperjuangkan Islam sendiri kurang keyakinan dengan Allah. Duk kira, duk nampak juga di depan tu adalah sokongan manusia, keredaan manusia. Sehingga kita buat tanda tanya, boleh kita menang pilihan raya ke kalau kita buat hudud? Kenapa tanya macam tu? Kenapa tanya macam tu? Kata, kalau kita kalah pilihan raya, hudud pun tak boleh buat. Dia kata, baik, kalau kita tak boleh buat, Allah tak tanya kita. Allah tak tanya benda kita tak boleh buat. Tapi sekarang bila kita ada kuasa, kita boleh buat, kita tak buat, yang tu Allah tanya. Maka ambillah peluang supaya Allah tak tanya kita teruk. Daripada Allah tanya kita, kita tak boleh nak jawab nanti. Maka biarlah kita hilang kuasa di dunia, tetapi kedudukan kita di sisi Allah sentiasa meningkat. Daripada kita ada kedudukan di sisi manusia, tapi Allah benci. Buat apa? Baik. Bab ma jaa fil mahdi. Bab berkenaan dengan al-Imam al-Mahdi. Ni bab kira-kira satu dunia Islam sangat famous bab ni. Dia pertama kali, Imam Mahdi ini termasuk dalam al-umur al-ghaibiyat, perkara yang ghaib. Keterangan daripada Nabi SAW tentang Imam Mahdi bukan keterangan yang detail, dan tak perlu dicari, dikaji, diteliti, kemudian diangkat kawan ni Mahdi atau kawan tu Mahdi sampai masa dia akan mai. Seperti mana kiamat, sampai masa dia akan mai. Seperti malaikat, sampai masa dia akan mai. Hari ni tak usah duk khayalkan malaikat tu lagu mana, sampai masa dia akan mai jelma kat kita. Cuma kita tak boleh cerita lah, mati lepas tu. Iblis, Allah cerita perkara yang ghaib, bukan boleh kita gambarkan. Kita pun lukis iblis ni ada ekor lah, kepala bertanduk lah. Takkan huduh dengan iblis ni, dulu dia punya kuat sembah Allah. Perkara ghaib tak perlu digambarkan, diteliti, diperinci, tak perlu. Cuma percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa makna beriman? Serah. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, Allah kata yang ni akan jadi, yang ni akan muncul semua, baik. Yang Allah minta kita kena buat. Allah bukan minta kita bayangkan malaikat tu lagu mana, iblis tu lagu mana, Imam Mahdi tu lagu mana, tak. Allah suruh kita berkawan dengan para malaikat, buat ibadah banyak, malaikat mai. Jauh daripada iblis, jangan buat maksiat.
Kemudian menjadi di antara ciri-ciri tentera Al-Mahdi, maknanya orang yang kuat iman dia. Kalaulah Imam Mahdi dibangkitkan, confirm kita jadi pengikut dia. Bukan kena nobat kau ni meratik banyak sikit ya serban kuih besar. Oh ni Imam Mahdi. Kadang Tok Guru tu tak mengaku pun. Pernah di Syria dulu banyak bulan-bulan tarikat ni duk lawam keli pula duk angkat ni Tok Guru kami Mahdi, Tok Guru kami Mahdi. Hak ni zikir sampai 10,000 sehari tak. Oh dia sampai ada orang mai selalu cerita, ada kawan tu mai dia kata ustaz mengaji kuliah apa? Dia kata kuliah bahasa Arab. Waktu duk baca buku nak naik periksa. Dia kata kenapa teruk-teruk belajar, dia kata kita berzikir tunggu je Imam Mahdi datang, dekat sangat dah. Nanti kita jadi tentera dia. Dia kata mampu tentera Imam Mahdi jahil murakab menjahang buat-buat. Imam Mahdi punya hebat, takkan nak rekrut orang tak ada ilmu. Ngaji bagi alim nanti boleh jadilah kalau kebetulan mai pada masa kita hidup. Kita boleh join dia. Bukan hari ni kena nobat kau ni. Tak. Seperti Dajjal, tak payah dia nak cari Dajjal segitiga bermuda ke hari ni duduk dalam White House ke apa ke tak. Cuma elak fitnah Dajjal yang hari ni sudah digembeling tenaga dia oleh Yahudi terutamanya. Yahudi adalah pendukung setia Dajjal. Apa yang disebut yang boleh memudaratkan Dajjal, hari ni dia pada buat. Maknanya dia pada pertahan, jangan bagi Dajjal ni mudarat nanti. Apa yang disebut bahawa akan perkara-perkara yang mendukung Dajjal, mereka dah buat hari ni. Mata satu, kemudian hiburan, Dajjal akan bawa hiburan. Dia pun dah banyakkan hiburan, termasuk sukan. Sukan tak berhenti sukan. Ini adalah cabang-cabang fitnah Dajjal. Depa duk buat kuat, duk perbanyakkan unsur-unsur kedajalan dalam kehidupan kita. Kita duk tunggu Dajjal mai tak mai. So kan duk kena tunggu. Elak daripada fitnah tadi. Baik. Apa yang Nabi sebut tentang Imam Mahdi? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pergi, yakni tidak akan kiamat dunia ini sehinggalah ada seseorang, yakni seorang lelaki yang akan menguasai, memerintah Arab. Dia di kalangan ahli keluargaku. Nabi sebut Arab tapi menyeluruh. Karena ketika itu Arab yang dominan. Islam bermula dari Arab. Maknanya bila sebut Arab dalam hadis yang umum macam ni, melangkaui yang lain juga di kalangan Ajam. Yuwati usmuhu ismi, nama dia sama macam nama aku. Dalam riwayat menyatakan nama ayah dia pun sama macam nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam Abu Dawud, kata Nabi, yali rajulun min ahli baiti, akan memerintah seorang di kalangan ahli keluargaku, namanya sama seperti namaku. Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, kalaulah tak berbaki daripada hari-hari dunia ini kecuali sehari, umur dunia ni dah tinggal sehari, la tawallallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan panjangkan satu hari tersebut sehinggalah lelaki ini memerintah. Maknanya Nabi nak habaq, bukan kata hari lah baru dia mai, dak nak abang kata dia ni mesti mai. Penegasan daripada Nabi bahawa Al-Imam Mahdi pasti akan datang dan dia merupakan di antara tanda-tanda akhir zaman. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa katanya, khashina ay yakuna ba'da nabiyyina hadath.
Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami ni bimbang kalaulah setelah kewafatan baginda akan berlaku perkara yang mungkar. Hadas ni ialah amrun munkarun muhdath, benda-benda mungkar, maksiat yang baru, lam yu'raf min qabl, tak pernah diketahui. Maknanya banyak benda-benda hak dulu tak pernah berlaku, hari ni berlaku dengan begitu dahsyat. Atau dulu berlaku tapi pada kadar yang sikit, tak meriah sangat, hari ni dia jadi meriah sungguh. Jadi meriah sungguh. Nah, lalu kami tanya Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab, inna fi ummatil mahdi, sungguhnya ada di kalangan umatku Al-Mahdi. Al-Mahdi ni makna apa? Yang dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Orang yang dipimpin oleh Allah untuk memimpin manusia. Namun dia umum. Tu kata hadis yang umum berbentuk ghaib, kena terima percaya macam tu lah. Jangan duk buat lebih-lebih. Bila lebih tu nak jadi sesat banyak. Malaysia pun berapa ramai Imam Mahdi. Tak kira di Syria, tak kira di Lebanon lagi, tak kira di Jordan. Jenuh Imam Mahdi berapa sangat. Yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an, dia akan keluar lalu dia akan hidup, mungkin kata Nabi bagi 3 tempoh, 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun, kesemuanya ganjil. Qala qulna wa ma dhak, kami pun bertanya, wahai Nabi, benda apa tu? 5, 7, 9 tu benda apa? Kata Nabi, sinin, tahun. Mungkin dia datang perintah kita 5 tahun, atau 7, atau 9. Malaysia termasuk semua. Semua termasuk. Qala fayaji'u ilaihi rajulun fayaqulu ya Mahdi a'tini. Qala fayahthi lahu fi thawbihi mastata'a ay yahmilah. Ketika mana dia datang memerintah, keadaan akan menjadi tenang, keberkatan muncul, kekayaan membuak-buak, sehingga ada orang yang datang kepada Imam Mahdi lalu berkata, wahai Mahdi, bagi dekat aku. Qala, kata Nabi, fayahthi lahu fi thawbih, lalu Imam Mahdi dia genggam dengan tangan dia, buh dalam baju tu, buh hatta mastata'a yahmilahu, pada kadar dia mampu bawa balik harta ni. Setiap orang meminta dia akan bagi, buh dengan tangan dia sampai penuh baju Dewi. Zaman tu bajulah, Nabi tak cerita lori ke pickup Hilux ke apa, tak boleh digambarkan. Maknanya apa yang dibawa oleh orang bila minta daripada pemimpin yang adil macam ni, insya-Allah akan dipenuhi kesemuanya. Kerana apa? Keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ni Allah sebut. Kalaulah penduduk setempat itu, penduduk mana-mana kampung negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan buka keberkatan langit dan bumi. Hak langit turun mencurah, hak bumi keluar membuak. Jangan duk heran, banyak dia bagi ni, dia genggam buh sampai penuh dah. Akhir zaman, ketika berlakunya keadilan, berlakunya ketaatan kepada Allah pada kadar yang dikehendaki, maka keberkatan itu akan menjadi satu perkara yang lazim. Ni yang kita nak. Itu kita minta para pemimpin kita supaya berlaku adil, taat kepada Allah. Tengok 1MDB yang Dr. Mahathir duk marah. Kes dia apa? Hutang 49 bilion. Aset yang dia ada dengan hutang itu adalah 51 bilion. Maknanya 2 bilionnya yang dia ada. Boleh bayar ke 2 bilion dengan 49 bilion tu? Habislah katalah isytihar bankrupt syarikat ni. Siapa kena bayar? Siapa kena tanggung?
emas, syarikat emas. Berapa banyak kerajaan duk suntik berapa kali bankrupt, jatuh, merodom, macam-macam. Orang saman lagi pengurusi dia, masuk dalam mahkamah, settle wang. Siapa tolong settle? 500 juta. Kerajaan. Duit kerajaan siapa yang biaya? Rakyat. Mudahnya nak habiskan duit orang ramai. Agak-agak tak apa nak ada duit, buat undang-undang hak cukup-cukup loklak punya. Boleh keluar cadangan tuan-tuan. Apa dia cadangan? Nak mengai kena ada lesen. Ni mengai kat batas hebat tu, polis trafik lalu kena saman. Kata apa cik, saya tak naik motor. Tak. Nak tengok lesen mengai dah. Apa loklak sangat apa? Sampai tak torah. Saya mengai puyu pun kena saman ke? Puyu sekilo pedik je kena saman sampai 300 je. Ni tak torah. Kes apa? Duit ya. Duit. Bukan nak suruh ambil lesen, nak balas duit. Apa JPJ buat ras lah. Bukan nak suruh orang tukar nombor pelik. Nak saman. Cerita dia. Kalau orang tukar, pedik je. Ini masalah apabila tidak adil, maka yang masuk kepada mereka macam tu, yang keluar dia baik sangat tu. Naik 2 upang minyak kan, turun 4 upang lah, 4 sen turun. Allah uji kita merodom teruk nilai mata wang kita ringgit. Apa nak keluar negara masalah, duit nilai ringgit turun banyak. Bila minyak dunia turun teruk, terjejah sumber pendapatan Petronas tu kata, kena syukur. Bila hampa banyak, hampa kena bagi, Allah bagi balik. Tapi bila banyak, pergi ke mana, wallahu alam. Nah, Allah uji kita. Baik. Imam Mahdi dia datang sebelum Nabi Isa alaihi salam. Maka pada zamannya dia datang dalam keadaan, dalam beberapa kitab yang memperincikan tentang Imam Mahdi, dia datang dalam keadaan fitnah yang besar seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu belum muncul. Namun dia datang dalam keadaan fitnah yang lain itu sudah semakin parah, sehingga orang berzina di tepi jalan ibarat diberikan orang yang lalu kena minta izin. Ini yang berlaku. Baik. Datang setelah itu bab ma jaa fi nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam. Bab berkenaan dengan turunnya Nabi Isa bin Maryam, anak lelaki kepada Sayyidatina Maryam alaihi salam wa alaihi assalam. Ini yang 25 Disember orang nak sambut. Kita tuan-tuan dan puan, keyakinan kita bahawa Nabi Isa adalah Nabi, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan pesuruhnya. Baik. Dan kita tak dikhabarkan oleh Nabi dengan jelas tentang tarikh kelahirannya. Terlalu lama tarikh kelahirannya. Adakah benar 2414 tahun yang lalu dia muncul? Maknanya lebih kurang 500 atau 400 sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Maka tak disuruh untuk sambut. Bahkan tarikh kelahiran Nabi kita sendiri pun menjadi subjek yang dipertikaikan. Sungguhkah 12 Rabiul Awal atau 9, atau maknanya bukan satu ketetapan. Bukan satu ketetapan, dan beriman dengan tarikh ni tak perlu. Kalaulah kena percaya sungguh-sungguh dengan tarikh, tentulah Nabi dia rawai lagi sudah meletakkan tarikh. Sehingga Nabi wafat, Nabi tidak meletakkan tarikh. Yang meletakkan tarikh adalah Nabi Sayyidina Umar, kerana urusan surat menyurat dengan pemerintah atau pembesar-pembesar yang lain. Maka 25 Disember merupakan hari Christmas, sambut kelahiran anak Tuhan pada akidah orang-orang Kristian. Tapi heran kita, kan, berapa kali kita serbu baru ni ambil pula, rampas pula Bible di Johor, orang marah lagi pula.
30 naskah Bible ada kalimah Allah. Orang Kristian marah. Kita pun bagi tahu Menteri Dalam Negeri Timbalan, dia kata ini mengikut undang-undang, kena rampai kerana duduk di Semenanjung, duduk di Johor, tak lepas pergi sana lagi. Baik, siapa memarah sangat? Bible ni Kristian, tak mau bagi nanti orang yang Islam terbaca lalu tertarik dengan Kristian. Ni siapa nak baca Bible? Orang Melayu mana gamak macam Quran dia pun dia tak baca. Quran dia pun dia tak baca, dia gamak pergi baca Bible ke? Baik, kalaulah ada orang Melayu nak pergi baca Bible, berapa persen dia? Sikit sangat. Tapi yang sambut Christmas berapa ramai? Pengacara radio saya dengar, kadang naik kereta, dengar radio. Kadang buka Hot FM, Maisat Era, kadang masuk ke Aikim. Kadang Aikim dia meniaga lama sangat, meniaga ambil tengah jam. Niaga pula lebih-lebih sangat, cemuih kita dengar. Ada penyampai radio, dia kata saya mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Tengok, hanya dengan sebutan sebegitu boleh menjejaskan akidah dia. Ada pergi kerja jadi Santa Claus, Melayu jadi Santa Claus, duk musin kot pasaraya bagi coklat kat budak-budak. Ini golongan tak tokoh ni. Lah bila banyak pasaraya duk pacak pokok pine kah, bubuh dengan apa bulan bintang apa semua, ada orang Melayu kita pergi duk tak anak dia dengan bini dia, pak dekat gambar masuk dalam Facebook. Apa tak tokoh pasal apa? Dia jadi biasa. Sambutan peringkat umum, peringkat negara. Yang nak menyanyi nanti artis Melayu duk menyanyi lagu Kristian. Buat rumah terbuka pula. Orang ketua menteri Melayu tolong buat rumah terbuka dekat orang Kristian. Mana lebih mudarat? Kesan daripada Bible ada nama Allah ke, atau sambutan Christmas paling teruk apabila kita sambut tahun baru? Ini liberal yang cukup teruk dalam sistem pemerintahan. Mai Maulidur Rasul kita bawa mai Tok Syekh ya Hanana lah apa baru ni ada pra Maulidur Rasul. Boh dah ngunga tak apa, sila nak selawat. Tapi hak jahatnya hampa selawat, lepas tu hampa pergi tunggu pula malam detik 12 malam bertembak bunga api dengan apa lagi. Berapa ramai orang Melayu yang duduk tu, bahkan majoriti dia Melayu. Tak ada pasal duk kena pergi sambut tahun baru ni. Dia adalah akidah orang-orang Kristian. Masalah. Apa untung duk countdown 10 sampai 1? Apa untung dia? Tembak puluhan ribu bunga api naik atas di Putrajaya, di Dataran Merdeka. Tak ada pasal apa. Ni masalah. Kita mempercayai Nabi Isa adalah Nabi. Cukup dekat tu. Begitu apa lagi nak bahas pasal Nabi Isa? Tak ada apa. Nanti dia turun, dia akan melaksanakan syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Ali Imran, wa rafi'uka ilayya. Ayat tu ada. Allah cerita berkenaan dengan orang yang wama qataluhu walakin syubbiha lahum. Tidak mereka itu membunuh Nabi Isa, tetapi disamakan muka salah seorang pengkhianat dengan muka Nabi Isa lalu disalib. Tapi Allah angkat Nabi Isa. Dan bagaimana kehidupan di atas sana tak saya tanya, itu hak Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqassita fayaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyah wa yafidu al-mal hatta la yaqbalahu ahad. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih,
demi Allah, demi yang diriku berada di tangannya, la yushikanna, pasti, yushikannya ni iqtarabah, dah dekat dah, ayyanzila fikum, turun kepada kamu ini anak kepada Maryam, iaitulah Nabi Isa, hakaman, sebagai seorang pemerintah, muqassitan, yang sangat adil. Tadi Imam Mahdi adil, kaya dah. Mai pula Nabi Isa adil. Tengok apa kesan daripada keadilan. Fayaksirus salib. Pertama kerja dia adalah mematahkan semua salib, yang kononnya salib itu adalah kesedihan, lambang kepada kesetiaan mereka kepada Nabi Isa. Walhal waktu Nabi Isa disalib tu, bukan ramai pun yang beriman dengan dia. Maknanya yang mereka sangka Nabi Isa disalib itu, tak ramai pun yang beriman dengan dia. Al-Hawariyun tu sikit je yang Allah sebut. Tu kata bila perkara benar, penggemar dia sikit. Tapi kalau perkara tu sesat, penggemar dia ramai. Nah, apabila dikalih bahawa Isa itu anak Allah yang diturunkan untuk menebus kesalahan Nabi Adam dan anak-anak keturunan dia, maka penggemar dia ramai. Sehingga penganut agama paling besar di dunia hari ini ialah Kristian. Islam duduk nombor 2, Kristian nombor 1. Dulu waktu Nabi tu duk baca Taurat, Injil kat hangpa, duk terang, duk kena pulau, duk kena apa, tak ramai pun penggemar dia. Dah dia salib, oh pergi menangis pula, ni anak Tuhan ni, Allah turun kat kita, Allah anak tunggal dia mati haban kita, diampunkan dosa semua manusia yang beragama Kristian kerana kematian Isa alaihissalam. Subhanallah. Baik. Wa yaqtulul khinzir, dia akan bunuh semua babi. Bukan dia nyerilah, maknanya arahan dikeluarkan, siapa pun tak boleh belah babi, siapa pun kalau jumpa babi kena bunuh. Maknanya di sebalik yang kita kena faham, yaqtulul khinzir yamna'u aklal khinzir, melarang memakan khinzir. Siapa pun tak boleh. Kan orang Islam je, satu dunia tak boleh. Punya kuatnya kuasa dia. Hari ni kita tak boleh nak bayang apa. Boleh ke macam mana dengan Amerika, dengan atom, dengan nuklear dia. Awak ibu tak boleh tembak ke Nabi Isa? Jangan duk tanya. Ni Nabi cerita, Allah cerita kat kita. Membayangkan peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda kiamat dengan logik akal tak akan berlaku. Tak akan tally dengan akal kita. Kemudian wa yada'ul jizyah. Dan dia akan menghapuskan sistem jizyah, maknanya orang semua kena beriman, kena masuk Islam. Wa yafidul mal, ketika itu harta akan melimpah ruah sehingga orang seorang tak mau terima. Maknanya sehingga orang tak lerah nak terima. Hatta la yaqbalahu ahad, sampai terlalu banyak harta tapi orang tak mau terima. Macam makan kenuri lah, musim kenuri Jumaat Sabtu dengan Ahad ambil 5 kenuri sehari. Pi rumah nombor 5 tu, boh lah yang golek ke apa ke tu, tak boleh pi lah. Minta maaf, salam tu rumah, shake hand dia. Makan banyak lah. Nah, satu tahap dunia akan menjadi terlalu kaya manusia sehingga tidak mampu menerima kekayaan. Tak mau lagi dah. Allahu Akbar. Sebab apa? Kesan kepada hakaman muqassita, pemimpin yang adil. Sebab tu kena lentik pemimpin yang adil. Adil bukan pada petah bercakap, bukan pada politik semata-mata, tapi bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ma jaa fid dajjal. Cerita Nabi Isa ni memang panjang, tuan dan puan dirahmati Allah. Dalam buah kitab yang menerangkan, yang menghimpunkan hadis-hadis tentang Nabi Isa, bahawa Nabi Isa akan turun pada menara putih terletak di Dimashq. Kajian para ulama menyatakan ia akan turun di Masjid Umawi atau Jami' Umawi. Dan di Jami' Umawi itu memang sudah dibina lama menara putih. Di satu mizanah dia punya satu
menara yang diletak corong azan itu, satu-satu dia putih. Banyak takwilan yang ke arah situ, maknanya dia akan turun di bumi Syam terlebih dahulu, memulakan pemerintahannya di situ. Wallahu alam kenapa dipilih Syam, walau Nabi tak sampai kecuali ketika Nabi umur muda, umur 10 atau 13 tahun, kemudian umur 25 tahun. Lepas itu Nabi tak pilih. Ketika menjadi Rasul, Nabi tak pernah sampai ke Syam. Hingga apabila Nabi pergi ke Tabuk, tidak dinamakan Tabuk sebagai Syam, walau dia berada di Jordan. Betul, ia lebih kepada Dimashq. Dalil-dalil yang banyak, bahkan ada perkataan Dimashq itu sendiri disebut oleh Nabi SAW. Namun hari ini nak memahami bagaimana tempat paling aman, tempat yang akan turun Imam Mahdi, bahkan turunnya Nabi, sedang berlaku pergolakan yang dahsyat. Tu kata, nak faham hadis Nabi ni kena beriman je. Kena beriman. Itu baru ni saya pergi Indonesia, jumpa alhamdulillah syekh-syekh yang pernah berguru dengan mereka di sana. Kebanyakan semua syekh-syekh daripada Syria. Pengasas dia pun Syekh Hasan Hito nama dia. Masya-Allah hebat. Umur lanjut dah. 72 73. Tapi bila dia cerakah tu dia, pagi tu dia mengamuk. Betulan main yang sebut, ada budak lambat tak masbuk pun, cuma main masuk masjid setelah surau lepas azan. Lepas mayang dia marah, dia kata kita buat tempat mengaji untuk buat ibadah, bukan untuk buat maksiat. Orang yang dekat dengan Allah main lambat pun adalah maksiat, walau ia tidak salah pada orang awam dia. Garang kan. Pergi kemas tempat tu, masya-Allah, boleh cakap Arab semua lah. Sebab pensyarah semua Arab. Khusana pun masya-Allah. Dia Syekh Mahir pernah main di Tahfiz 2 kali, 2-3 tahun yang lalu. Dia kata bulan 6 dia akan balik ke Dimashq. Dia tanya, boleh ke? Tak bahaya ke? Memang dalam keadaan hari ni makanan payah dicatu, mahal, rumah pun masya-Allah ayak sat ada sat tak ada. Musim sejuk ni minyak tak ada. Minyak, kalau kita minyak gas, sana panggil mazut, nak guna untuk apa, panaskan badan. Musim sejuk sungguh pun tak ada. Bayangkan elektrik dipotong. Nak guna pemanas dengan elektrik tak boleh, nak guna dengan tu pun tak boleh. Duk 3 bulan dia sejuk duk. Dia kata aiqantu billah, dia kata aku yakin sungguh dengan Allah bahawa Allah kata Syam ataupun Dimashq ini bumi yang diberkati. Maka iman kita adalah dengan mempercayai. Tengok dengan mata memang tak boleh nak percaya, reban ni, tembak ni. Tapi kembali kepada Allah bahawa bumi itu satu hari akan menjadi tempat yang paling diberkati, tempat berhimpunnya orang-orang yang baik untuk mendokong apa yang dibawa oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS. Dan insya-Allah jika Allah panjangkan umur, bab 55 berkenaan dengan Ad-Dajjal. Dajjal ni panjang sikit cerita dia, hadis dia pun banyak. Dan kisah dia akan kita baca satu hadis yang panjang berkenaan dengan Dajjal. Dan Dajjal ini sudah ada ejen-ejen dia. Bahkan Yahudi mengasaskan negara Israel itu adalah demi untuk menyambut kedatangan Dajjal. Dia pun cukup yakin kerana Dajjal ni Nabi sebut, ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu an hadzal a'war, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam al-a'war ad-dajjal. Tidak ada mana-mana nabi kecuali mereka telah memberi peringatan kepada umat mereka tentang si buta al-a'war ni, juling sebelah ni, jadi tersembok sebelah mata dia. Semua nabi yang daripada awal nabi dulu dah cerita dah, maknanya punya jauh zaman nabi dulu dengan nabi kita. Oleh kerana itu orang Yahudi telah biasa dengan Dajjal ni. Kerana kerja mereka memerangi Nabi, maka tak heranlah mereka akan mendukung seorang yang dikutuk dalam kitab mereka sendiri, Dajjal.
Kerana depa sendiri bunuh nabi, nak apa? Bahkan bukan seorang, ramai. Wa yaqtulunal anbiya, membunuh para nabi. Dahsyat. Maka apa saja perancangan mereka, tentulah walak kepada ketua mereka Dajjal. Dan Dajjal mai, depa lah yang paling awal sekali untuk ampu sembah dan sebagainya. Moga-moga Allah elak kita daripada fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.